إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan segala-gala makhluk. Dalam keadaan kita duduk sekarang ini, salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanda kekuasaan Tuhan, tanda kemegahan Allah Jalla wa ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan al-ghaith, hujan kepada kita. Huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu ila baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan awan kepada tanah yang mati, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada awan itu mempancarkan air turun di atas muka bumi ini. Dengan sebab air itulah tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan yang boleh kita ambil manfaat bagi diri kita sendiri sebagai manusia, dan juga kita boleh beri makan kepada binatang ternak ke. Itu bukan tujuan sangat, bahkan Allah Ta'ala kata kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitnya orang yang mati di dalam kuburnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuhan daripada tanah yang mati dengan sebab hujan itu datang. Itulah sebagai pengingatan bagi manusia dan sebagai perkara yang jadi pengajaran bagi manusia, yang kita sebagai manusia yang beriman terutamanya dapat pengajaran dan pengertian daripada isi kandungan Al-Quran itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maudhu' khutbah hari ini insya-Allah kita akan cakap sedikit daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia. Manusia adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini sebaik-baik perkara yang Tuhan jadi di atas segala-gala makhluk yang jadi hak mulia sekali, iaitu namanya manusia. Manusia ini dia sebagai khalifah, sebagai pengganti satu generasi ke satu generasi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dengan itu kita sebagai aba, sebagai orang tua, sebagai ayah-ayah, sidang Jumaat yang dirahmati, kita kena dengar akan pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan daripada kita ada anak cucu, adanya orang yang kita kena tarbiyah, yang duduk bawah rehahan kita, terutama anak cucu kita. Anak cucu ini adalah satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kata yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur.
terkadang Allah Subhanahu wa taala bagikan zuriat kepada kita dalam keadaan anak cucu kita tu orang lelaki, dan ada juga anak cucu kita tu orang-orang perempuan. Dengan sebab itu, anak ni adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah satu hiasan hidupan bagi manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak pinak, iaitu hiasan bagi hidupan dunia. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita supaya kita betulnya anak cucu kita biar duduk dalam iman, duduk di dalam Islam, duduk di dalam ihsan, duduk di dalam tauhid, supaya anak cucu kita itu boleh mengiringikan jawatan kuasa kita, hidupan kita yang salih-salihah, supaya manusia itu boleh muamalah, supaya manusia itu bolehnya jadi khalifah hidup di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu, para rasul-rasul dan orang-orang yang salihin senantiasa mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia itu tidak ada daya upaya kekuatan apa-apa, malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, malaikat dengan taufik hidayah kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah satu permintaan, satu doa daripada Ibrahim Khalil terhadap anak-anak cucu dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai jadi orang, jadi ayah, jadi ibu, jadi pemerintah bagi keluarga, jadi pemerintah bagi masyarakat, hendaklah kita itu banyak dengan berdoa ini. Karena Nabi Ibrahim ni, walau dia sebagai Abul Anbiya, tetapi dia tak tinggal senantiasa dia berdoa dengan doa ini, supaya anak cucu itu dipimpinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita walaupun ibu, walaupun bapa, walaupun pemimpin, tidak ada hidayah di tangan kita, tidak ada kekuatan daya upaya di tangan kita, bahkan kita kena bergantung dengan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah royak tentang hal Nabi Ibrahim doa supaya nak kita itu ambil perkara-perkara yang dipakar di dalam hidupan kita. Allah Ta'ala kata, Nabi Ibrahim kata gini, Rabbi habli minas salihin, Tuhan, berilah kepada aku ni daripada anak cucu yang salihin. Salihin ni makna kata orang yang patuh dengar, patuh kata, dengar patahan-patahan kata bagi ibu bapa. Kita ni tak nak lahung lah kalau kita tak adanya doa umpama ni terhadap anak cucu kita. Nescaya kita royak balik telinga kanan, tubik balik telinga kiri, royak balik telinga kiri, tubik balik telinga kanan, tak masuk di dalam hati dia, di dalam jiwa dia, dalam akal fikiran dia, membawa pada kita sebagai ibu bapa, sebagai pemimpin bagi masyarakat keluarga, jadi sakit kepala, jadi tak tahan nak duduk, jadi panasan di dalam keluarga. Dengan sebab itu, ini adalah perkara yang mudah bagi kita, akan tetapi kita bukan tahu sahaja, bahkan kita kena ambil perkara-perkara ini mari pakar di dalam hidup kita. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala hubung lagi, fabasyarnahu bighulamin halim, maka Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada Ibrahim alaihi salam dengan seorang ghulamin halim. Halim ni sifat lemah lembut, sifat yang patuh, sifat yang pandainya dengar, sifat yang dia itu berasa kata nak hormat kepada ibu bapa dia. Karena masyarakat hari ini kita tengok anak muda, anak mudi kita duduk luar daripada garisan, tak dengar patahan-patahan yang dikatakan oleh ayah ataupun ibu. Dengan sebab gapanya? Dengan sebab kekuatan iman kita daripada pemimpin keluarga sendiri terkadang tak gagah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria pun kazalik, begitu juga dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kata, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Tuhan aku, janganlah mu tinggal aku seorang, sedangkan munglah sebaik-baik Tuhan yang mewarisikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ataupun menerimakan doa dia, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat
wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Ta'ala itu memperkenalkan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkurniakan kepada Nabi Zakaria akan Nabi Yahya sebagai Nabi juga, sebagai orang yang pergi jawab Nabi juga, pak pun Nabi, anak pun Nabi, dengan sebab doanya yang berkat. Dengan sebab itu hari ini kita dengar semua dah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, silahul mu'min ad-du'a. Alat senjata bagi orang yang beriman iaitu ad-du'a. Tetapi doa kita hendak besar sekali kita nak ambil doa yang didoakan oleh para nabi, doa yang didoakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih, yang salihat di dalam Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu adalah doa-doa para nabi. Mari kita tengok doa as-salihin bagaimana. Doa al-mu'minin as-salihin, Allah Subhanahu wa taala telah rayak di dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kurnialah kepada aku daripada isteri yang salihah dan kemudian daripada anak cucu yang menyejukkan mata-mata, dan menjadilah kami itu daripada golongan orang yang beriman sebagai ketua. Sikap orang yang berjadi ketua ni pasti kena orang yang berada sifat takwa. Kalau kita jadi ketua ataupun kita pilih ketua itu bukan dengan ada sifat takwa, nescaya kita sebagai manusia tak adanya kelebihan apa-apa kita hidup di atas muka bumi ini. Kerana kalau kita pergi jawab tertinggi secara mana pun, akan tetapi sifat ketakwaan kita tak ada, tak boleh kita nak harap. Bahkan kemaslahat gapo-gapo pun tak akan boleh ubah gapo-gapo pun, dengan sebab sifat takwa tak ada di dalam diri jiwa pemimpin. Dengan sebab itu doa ni adalah satu doa yang kita nampak kata rendah, yang kita nampak kata mudah, yang kita nampak kata kita dah dengar semua dah, tetapi kita tak tahu harga dia. Harga dia ni bukan ilmu pengetahuan ni, bukan mana kita tahu sangat dah. Tahu tu darajat mula-mula sahaja. Bahkan ilmu pengetahuan yang molek sekali, yakni setelah daripada kita tahu, kita mari wa amma dengan ilmu tadi, walaupun sikit, walaupun tak banyak, tetapi hati kita apabila kita yakin dengan Allah Ta'ala, hati kita molek dengan Tuhan, kita tegak dengan Allah Ta'ala, apabila Tuhan wi pada kita tak telitah pun apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri. Terkadang orang kita kata, oh anak amba ni tak ada jalan dah, kata gapo-gapo apa tak dengar, kita berdoa secara mana pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menerima. Kita adalah perkara kita kecil lagu ni adalah perkara yang kita putus asa dengan Tuhan. Ini adalah perkara yang Tuhan itu benci. Allah Ta'ala tak kenal sama sekali. Kita hendaklah berasa kata apabila kita berdoa, hendaklah kita yakin dengan doa kita berdoa, kata Tuhan itu dengar. Kata Tuhan itu nak terimakan doa kita, cuma tunggu masa sedikit, dan kita tak boleh nak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Kerana orang yang putus rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus asa ni, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara benar. Dengan sebab itu hari ini kita tengok dalam umat masyarakat kita, sama ada dalam negeri ataupun luar negeri, timbul banyak perkara-perkara yang membunuhkan diri. Kerana gapo? Kerana putus asa dengan anak cucu, putus asa dengan pekerjaan, putus asa dengan harapan, putus asa dengan hati itu. Banyak perkara daripada hal-hal yang dah berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir-akhir zaman ini. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah wasiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Tuhan kasih kepada kita, Tuhan senantiasa panggilkan kita, Tuhan awi kita seru dia, sehingga Nabi kata man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa dia tak soal, tak minta, tak rayu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala murka kepada dia. Dan Allah Ta'ala panggil juga kita sebagai hamba, walaupun kita tak jaya di kalangan mata manusia, tetapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tak sewi kita putus asa sama sekali.
Tuhan kata qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei orang yang senantiasa doa dosa sama, tapi dia tadi itu berasa juga nak merapatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, nak menunjukkan dia itu agak daif, maka hendaklah dia itu jangan putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil semulia-mulia pangkat, qul ya ibadi, wahai hamba aku, walaupun hamba tadi itu asrafu ala anfusihim, dia itu melampaui diri dia dalam melakukan dosa. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kita salah setara mana pun, kalau kita istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka jalan kepada kita. Kalau gitu kita sebagai ibu bapa, walaupun bagaimana pun anak kita nak jadi, bergantunglah dengan Tuhan Ujai Molek, gantunglah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gantung dengan doa Allah, gantung dengan tawakal kepada Allah, usaha biarkan molek, insya-Allah kita akan dapat pengajaran, dapat ganjaran, dapatnya kebaikan dunia maupun di akhirat nanti. Kita tak sah jadi kata putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah membunuhkan diri setengah daripada setengah? Allahul musta'an. Ini perkara yang Allah Ta'ala murka. Tuhan larang kita jangan bunuhkan diri kita walaupun bagaimanapun. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kita bunuhkan diri kamu, jangan bunuh diri kamu hai manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kasih sayang kepada kamu. Dengan sebab itu dalam Islam tidak ada jalan mana-mana yang sutuk, bahkan ada jalan yang keluar sama-sama. Lagu mana pun ada jalan keluar. Tanya kalau kita tak tahu, cari kalau kita tak jumpa, nescaya kita akan tahu, nescaya kita akan jumpa dengan jalan keluar. Sama sekali kita tak akan disutukkan apabila kita duduk di dalam agama ini. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala royakkan kepada kita dengan itu doa, maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman ambillah mari pakai, ambil mari guna, ambil mari beramal untuk kita itu berjaya sama-sama. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita sebagai muslimin, sebagai orang Islam yang lelaki, sebagai asas bagi keluarga. Itulah perkara-perkara yang kita kena sungguh untuk kita itu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjayakan diri kita, dalam arti kata kita nak usaha bawanya keluarga kita menujukan kepada kebahagiaan dunia maupun keselamatan di hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memikulkan akan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama-sama kita menjauhikan diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menegahkan kita. Sementara saja kita hidup di atas muka bumi ini, apabila kita boleh masuk di dalam syurga Allah dengan sebab kita ada sifat ketakwaan, Tuhan kata lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, demikian itulah syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang yang beriman. Dia nak gapo pun di dalam syurga boleh berlaku dengan ketiadaan penat, dengan ketiadaan susah, dengan ketiadaan ada apa-apa halangan, nak makan, nak minum, nak segala-gala perkara, sekadar dia itu khayal di dalam akal fikiran dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemukakan kepadanya. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Kita sebagai ibu bapa ni, terutama bapa, kena ada sikap yang tetap dalam arti kata kita nak tarbiyahkan anak cucu kita. Abdullah bin Abbas telah berkata, sebagaimana yang diriwayatkan ini perkataan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, dia kata, hendaklah kita mulakan anak cucu kita dengan dia retinya kalimatus syahadah. Kena dia reti molek gapa mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada gapa dalam kalimatus syahadah, mana rukun, mana syarat, mananya perkara yang kita kena melaksana lepas daripada kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Tanis sejak daripada dia kecil lagi. Kita sebagai ibu bapa buat kerja dalam rumah, kita sebagai guru buat kerja di sekolah-sekolah, di jamiah, tanis perkara itu. Biar tamalek, kemudian diiringikan dengan dia faham, memahami akan Al-Quranul Karim, supaya dia tadi itu boleh memahami isi kandungan Quran. Sekurang-kurangnya perkara yang dia dok baca hari ya, Fatihah makna lagu mana, surah lazim dia makna lagu mana, pengertian lagu mana, kita sebagai ibu bapa kena tanggungjawab dapat Tuhan itu. Kalaulah kita sendiri tak mengajar, kita kena tanggungjawab dapat Allah Ta'ala. Tiap-tiap orang ni kena tanggungjawab dapat Tuhan. Kita jangan buat mudah, tak apa kita harap kepada orang tu, tak apalah kita harap pada orang ni. Ingat, satu hari Tuhan royak kepada kita kata, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Tiap-tiap kita akan jumpa dengan Tuhan sore sama sore. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Seorang daripada kita akan berjumpa dengan Tuhan, kemudian akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantaraan di antara dia dengan orang dengan yang lain, sama ada terjemah atau apa, kecek dengan Tuhan direct. Bagaimana mentarbiahkan anakmu? Bagaimana mentarbiahkan anak muridmu supaya kita lepaskan diri kita daripada tanggungjawab? Hendaklah kita kerjakan urusan itu di atas muka bumi ini. Kerana hari akhirat esok bukan hari tempat kerja, bukan hari tempat menyesal, bukan hari tempat kita nak takdimkan, nak ke muka ni. Di sana hari balasan. Dengan sebab itu masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hendaklah kita itu menunjukkan, bawa jadi molek, supaya kita itu diakhirikan kalimah syahadah akhir sekali kita nak mati, iaitu mati di atas kalimah syahadah. Sebab itulah Abdullah dia kata, mula dengan la ilaha illallah, kemudian dia diiringikan dengan isi kandungan Al-Quran, barulah dia itu akan mati di atas kalimat syahadah. Maka apabila siapa mati di atas kalimat syahadah, nescaya dia akan menuju kepada syurga dengan tidak ada syak, tidak ada keraguan. Sehingga Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa dia akhir perkataan dengan la ilaha illallah, kata dengan sempurna molek hati, ikhlas molek, tidak ada nifaq, nescaya dia akan boleh masuk syurga dengan ketiadaan seksa apa-apa dan tidak ada keraguan. Maka kita sebagai orang Islam, inilah ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawakan oleh para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang saleh telah jaya dah duk tamu kabam ini. Itulah cara dia. Dengan sebab itu kita orang mari kemudian, mari pada ini masa lagi kita akan datang pula orang datang kemudian daripada kita anak cucu kita nak hidup lagu ni sehingga mana ila ayrithallahu al-ardha wa man 'alayha, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kiamat habcu habis licing akan bumi yang kita duduk ini, kita akan menuju kepada alam akhirat. Itulah kejayaan yang sebenar bagi hidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.